Ya. صراط الذين أنعمت عليهم. Okey, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Saya hari ni dah start tengok, bukan dah start lah, macam, apa ni, try nak faham assignment tu. Tengah buka yang doktor bagi tu, saya buka satu-satu try faham lah. Saya dah ada data dah. Itulah yang saya buat hari ni. Okey, so cuba boleh tak kita tengok, you share what you have done Boleh sekarang ni? sekejap, Supaya you tak tersasar lah. tak tapi tak the progress tak banyak pun, tapi saya tunjuklah juga, jap. Okey. Um, Yang ni kalau boleh tengok, tapi ni baru, data yang saya ambil data 3 bulan dari Oktober sampai Disember. So kalau dekat bawah ni semua historical data lah. Salah satu yang saya buat yang ni lah hari ni. Saya combine. Okey, tentang Jadi tarikh tu you buat macam mana tarikh? tarikh dia, apa ni, oldest to the latest lah, yang baru dari Oktober, bawah sekali Disember. So kalau tengok saya punya kat sini, dia punya, saya punya ni lah formula. Okey. 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 So tarikh ni okey. Kadang-kadang dia tersilap, ramai yang tersilap kat sini. Sebab you download daripada mana? Investing.com dia Okey, punya ni. masih lagi masih boleh Dia download. kena create account baru boleh. Dulu saya tak create account, saya pernah try download untuk tenaga, dia tak minta create, dia bagi je. Tapi sekarang Okey. dia dah tak bagi, kena create juga account. So saya create lah. Dulu selalunya student silap kat situ. Sebab investing.com dia akan bagi tarikhnya tu yang latest sebelah atas. Okey Kan okey. yang latest sebelah atas, tapi kita sepatutnya kena buat kena nak cari return tu masalahnya nanti. Kalau Nak tengok cari yang ni, return tu. okey. Saya baru sampai yang price change. Yang price change ni lah Yalah, yang return tu lah. Return. Daily inilah. return tu kan you buat daily kan? Daily. Okey. So So you dah buat daily return, so lepas tu you buat apa? Setakat tu ni je lah I Okey, buat. baru sampai. Tapi saya Okey. saya So saya tengah tengok yang lagi satu ni. Kalau yang contoh yang doktor share ni, dia punya formula dia dah memang dah ada dekat Excel. Kalau ikut saya boleh follow lah, tapi saya nak study jugalah macam mana dapat sekian-sekian, macam dia punya standard deviation dia, variance dia. Macam tu saya semua tengok formula satu-satu. je. Ni semua Formula je tu. formula. Formula Formula. je. Jadi kat Excel tu ada formula dia. Ada formula dia tapi. Tu nampak standard deviation, you highlight all the data, dia akan keluar. Lepas tu you ambil variance, you highlight all the data, dia akan keluar. Kalau So saya tengok itu dia macam average kan je lah dia ni. itu So untuk return dia akan ambil average. So maksudnya return tu, daily return tu, dia average-kan. Okey. ya. Tapi kalau you ada dua kaedah juga. Satu you ambil this return tu you average-kan. Satu lagi kalau you banyak data, you memang banyak kan, you pakai monthly data, selalu orang akan ambil contohnya dia ini sebulan Ini sebulan kan. sebulan Januari. So kita boleh je ambil 31st January tolak dengan Januari 2 tu untuk jadi sebulan punya data jugalah. Tapi kalau you ada data berbulan-bulan yang banyak, panjang, so rasa okey juga macam tu. Tapi sebab kita pakai daily data, so bolehlah pakai average. Okey. Boleh pakai average. Okey. So so yang ni akan jadi you punya expected return. Expected return. Mana pergi saya punya? Ya. Hilang pula saya punya. Apa?
Aduh. Sorry. Saya kat rumah ni, kat rumah. Okey, okey. Alright. Dekat surau. Oh, surau dekat rumah? Ada surau? Tak, ada surau sendirilah surau. Yelah, Ha, yelah. Kan sekarang orang buat bukan, surau jap. sendiri kat rumah. Bukan surau untuk panggil orang semua, untuk family ya. Betul, betul, betul. Tahu, tahu, tahu. Yalah. Saya pun tengah dalam proses nak buat. Ah, Nak uli dekor so, sikit. okay. So, Macam mana? apa ni, saya surau ni saya buat ni juga. Saya buat jadi bilik guest room juga. Oh, okey. Ah, Okey, okey, okey. Buat guest room juga lah. So, bila family yang ramai datang tu, so korang buat lah. Korang buat, ada tilam, tapi lepas dia orang dah balik pun tilam tu kat situ juga. Dah malah nak pergi angkat-angkat kan, tinggal Itu. je lah. Tapi tilam tu terus letak je kat atas lantai je macam tu, tilam tu. So dia tak ada katil, dia letak tilam je. Alright, Biasalah, so biasa. Okey. okay, so yang ni nanti you kena cari dia punya yelah, you pilih apa? Saham? Saya ada Celcom Digi, HH Healthcare, Gamuda, Gintech dengan Tenaga. Gtech. Gintech. Gintech. Gintech tu dia automation industry. Okay, semuanya different industry. Itu satu telekom, satu healthcare, satu Mm. Gamuda ke construction lah kot. Dia construction Okay. infrastructure. Gintech dia more kepada automation industry lah, macam teknologi juga sikit. And then Bukan semiconductor lah. Saya tak pernah kaji pula Gintech ni. Sekejap, saya ada, mana saya punya Gintech? Ni Gintech ni pun ada dekat dalam tu, husband punya ni, setengah fikir-fikir nak cari satu yang untuk semiconductor, tapi tengok ni macam Genetech. Genetech. Okay. saya salah dah ni, Gintech. Tak. Saya selalu panggil Genetech. Okay, Genetech is a good company. Okay. Saya tadi ingatkan Gintech. Gintech saya pun macam Gintech apa lah kan. Genetech. Genetech. Okay. Alright, so basically this is a good company lah. So basically inilah vibes yang I ada. Okay, so basically semuanya different tapi you belum cari correlation. Belum lagi. Saya ada ni index punya. Ini saya belum masuk lah, tapi ni KLCI lah. Nanti saya akan buat yang ni. Okay. So KLCI tu nanti dengan the price of the company tu, dia kena sama. Date dia tu nanti tu. Okay. Ni Kena make sure dia sama. Ni semua saya buat dekat RAW dulu. Saya memang dah set memang sort dah date dia, siap-siap semua, dah check dah. So far So okay lepas lah. tu you kena regress. Okay, regress. Okay, antara your stock dengan Portfolio kan. dengan index. Macam Dengan ni. index. Yang ni ada index ni. So you kena buat regression. Okay. Regression tu saya faham lebih kepada macam compare ke? Tak, regression tu dia nak dapatkan beta tu. Kan? Okay. So macam ada tak tunjuk beta? Mana beta ada? Rasa ada, saya nampak. Mana? Bukan kat sini. Sini. Bukan. Tu beta. Kat mana? Tu. Dekat stocks tu, Dufu, Top Glove tu, kat situ ada risk free beta dia tu. Beta tu, sebelah risk free. Sebelah risk free. Dekat list tab ke? Dekat sini. Betul. Kat situ, tengok risk free tu kan 4.21. Lepas tu sebelah dia beta. Okay. Allah mata. Inilah saya macam beta. So beta tu, okay, dia dapat nampak slope
itu regression tu. Dia sebenarnya regression lah tu. Okey, Tu okey. regression. So is either you pakai formula slope ataupun you regress dia. Dia lagi satu cara. Lagi satu cara dia beta ni you boleh dapat terus daripada investing.com. Tapi macam yang saya explain lagi tu, you tak tahu data Ya. yang beta dia tu daripada mana ke mana. Mm. Tapi kalau you dapat beta dia macam ni, so you memang tahu beta yang ni adalah daripada Januari tu sampai Januari 31st. Nanti saya akan tunjuk macam ni lah, instead of ambil terus dari itu, nanti tak tahu pula dari mana datangnya. Dia mungkin beta dia akan a bit different lah. You can compare. You boleh buat satu beta daripada investing.com, satu beta daripada. Tapi kalau you tengok beta investing.com dengan beta TradingView mungkin berbeza. Oh, okey. Sebab dia punya data point dia lah tu. Data dia tu berapa lama yang dia regress tu untuk dapatkan beta tu. Okey, okey. So dia mungkin berbeza. Jadi kalau you nak to be comfortable, you regress yang you punya data lah, yang ni. Okey. So dapatlah 1.5 macam contohnya yang contoh ni kan, dia dapat beta dia 1.5 negatif kan. So itu beta dia. Kenapa beta dia ni sebab yang ni dia nak cari CAPM tu, CAPM. Tapi kita tengok macam mana dia buat correlation, ada tak? Ada. Ada satu. Dia sebenarnya kalau you dah jadi kalau you nak buat betul-betul lah, tapi nampak tedious kan? Very tedious kan? Sikit, Tapi proses dia kalau you dah buat, nanti at least you dah tahulah kan proses ni. Sebab ni selalunya kita, kenapa fund manager tu dia, yelah kerja dia dia bayar gaji yang besar kan. Sebab kerjanya proses ni tedious. Tapi sekarang ni banyak lah software yang dah boleh buat ni automatic lah untuk you carikan. Okay, adakah dia punya correlation? Yang ni bukan kan? Yang ni matrix dia. Covariance matrix. Variance covariance matrix. Okay, dia bagi variance covariance matrix. Cuba you tengok dekat formula dia tu. Covariance. Okay, dia pakai covariance. Correlation tak ada? Correlation tanam. Expected return. Inilah ini. Ini. Correlation, variance and covariance. Okay, itu correlation dia. So kalau correlation tu you tengok, okay, so yang 100 tu sebenarnya is the mirror lah. Okay, itu mirror lah. So mirror on the wall, so it will reflect the same to the other side. Okay. So kalau you tak ada data, you tak tulis yang sebelah side satu lagi pun, sebenarnya dia dah menunjukkan correlation to the whole five apa ni ni. Tu sebenarnya dia cuma reflect the other side lah. Macam contoh 13 negatif 13.893, sebelah atas pun negatif 13.893. Macam tu. Di antara top glove dengan Dufu. Tapi kalau tengok situ Dufu dengan top glove. Dia sebenarnya itulah yang kalau 100 tu maksudnya sebenarnya satu tau, satu. Correlation is not 100% lah, orang cakap satu. Satu. So it's actually negative 1 to 1. Okay. So kalau dia correlation 1, maksudnya Dufu and Dufu is actually 1 lah. Dufu and Dufu, dia correlation dia antara dia dengan dia adalah 1. Okay. So that's why it's 100, tapi sebenarnya 1. I don't know why dia buat jadi percentage, maybe untuk calculation kot. I'm not really sure. Okay. Okay, mungkin untuk calculation dia ada formula yang memerlukan dia jadi
percentage kot. Alright, so yang ni dia punya itulah, dia punya correlation. So basically kita nak cari yang negative correlation lah, which is good lah. Negative correlation or a very low correlation. Tapi kalau tengok Dufu, okay lah. Kan Dufu dengan the rest okay. Top Glove dengan the rest pun okay. Binasat dengan the rest pun okay kan. Hibiscus okay. FNN okay, tak ada yang correlation dia almost 80% ke 90% ke kan, tak ada kan. So so maksudnya if lah kalau dia ni semuanya okay, then maybe the risk will be lower kan. The risk will be lower. Kalau tidak, kalau contoh correlation tinggi, contohlah Top Glove dengan Dufu, okay, instead of negative 13 tu dia 89. So bila Top Glove naik, Dufu pun naik. So dia tak ada diversification effect lah. Okay. Faham tak? Faham. So bila dia, kalau contohnya Top Glove jatuh kan, so dia punya correlation pun rendah. So dia mungkin jatuh sikit je. Dia taklah jatuh banyak macam contohnya Top Glove jatuh. So that's why kita try, if you want to go for Markowitz ni, kita we will to diversify, we try to find low correlation companies. Kalau you satu industri contohnya kan, satu industri probability akan tinggi correlation. Kan contohnya 55 ni satu industri oil and gas. Kan, so dia akan correlation akan tinggi. Correlation akan tinggi. So bila correlation tinggi, so tak berapa efektif lah you punya portfolio. Faham. Okay. Tak berapa efektif portfolio. So basically correlation is one of the important things lah in portfolio diversification. Okay. Alright. So yang ni you kena try lah nanti. You data dah ada, ni pun dah ada. Okay. So and then you I'm not really sure whether okay. You kalau you daripada modal you 100,000 kan contoh. Betul. 100,000. Kalau kita nak setengah tu nak try to fully invest kan, fully invested lah kan. Maksudnya 100,000 dia dia pakai kan. Tapi dalam segi portfolio optimization tu kadang-kadang okay, ada certain portfolio yang dalam contohnya kadang-kadang kita dapat negatif pula dia punya weightage dia tu kan. Maksudnya yang tu saya tak berapa nak faham okay, kenapa okay, sampai negatif. Maksudnya kita tak boleh beli lagi lah, maksudnya kita negatif lagi. Negatif okay, dari segi tu. Jadi mungkin kat situ saham tu tak berapa sesuai lah untuk dimasukkan dalam portfolio. Okay. Sebab kita punya market, kita tak boleh nak ada negatif. Kita tak boleh short lah, maksudnya kita tak boleh short kan. So kita selalunya akan long aja, buy kan. So yang short ni tak ada. So basically ada certain student lah, dia punya tu tiba-tiba dia jadi negatif. So dia tanya saya buat apa? Saya cakap tukar je lah, tukar stock. Kan? Because very complicated kan. Sebab contoh kan, okay, let's say kita ada 100,000 modal tu, tiba-tiba satu saham tu tiba-tiba negatif, kita kena beli negatif. Maksudnya kita tak boleh ada kat ni, tak boleh pegang dia dan negatif. So jalan mudah lah bagi saya jalan mudah untuk student ni. Sebab saya bukan pakar matematik. I'm not a mathematician kan dari segi optimization ni. So saya cakap tukar stok lah. Okay, let's say lah you buat nanti jadi macam tu kan. So you tukar je stok. Kalau tengok dia ni macam mana? Kalau dia ni this berapa dia weightage? Weight dia sebelah kanan tu ada weight.
graf dia tu. Oh, okey. Chart. Width. Sekejap Hmm. Hmm. Tu. Ini Tengok weight dia. Bawah tu. Bawah sikit. portfolio width. Ini kenapa satu Oh, macam ni? satu je. Sekejap saya kecil sebab Nak. saya Okay, kecilkan. nampak tu. Negatif. So nampak stok 1 negatif. Stok 4 dia kena beli banyak. So dia yang negatif tu nampak yang negatif tu with negatif betul. Negatif yang first ni. Negatif. Ni Satu. masalahnya ni. So macam mana okey. kita nak ada weightage yang negatif kan? So Hmm. kita tak boleh short dekat dalam market lah, bursa lah. Kan? Dalam bursa kita tak boleh short. So I don't know how. Tapi kalau tengok dekat yang sebelah dia, okay, kat sebelah kiri lagi. Sebelah kiri sikit. Sebelah kiri. Kalau ikutkan ni 7%. 7%, 18%, 4%, 10% dan 58%. Ni macam mana ni? Itulah tu. Okay. So yang ni tu masalah. Yang ni macam ni saya cakap tu. Nampak? Oh, okey. Dia jadi negatif. Negatif. Okay, so kita try to avoid that problem lah. Tapi tak apa, it's a learning process. Saya pun masih lagi dalam learning process juga, benda-benda macam ni. So, dia cakap optimal bila time kita ada negatif tu. Maksudnya optimal ada 4 je lah kot. Optimal. Satu tu tak payah beli lah. Oh, okey. Kan? Tapi kalau 4 sahaja, then you have to run again lah without the first Negative one. negative one tu. Hanya 4 je lah kita kena run. Kan? Tapi sebab saya cadang dia orang, you tukar je. Tukar one more stock. Kan? Tapi kalau you tak nak tukar, you ada 4 lah. Boleh je kita ada 4 saja. Tapi sebab assignment nak 5. Assignment nak 5. Tak semestinya. Okay. Tak semestinya you kena ada 5 kan. Kadang-kadang certain you ada banyak juga. Okay. Tapi kalau lah bagi saya lah kan, kalau kita dapat optimize kan the portfolio ni macam ni kan, ikut macam ni kan, I think is actually very good achievement lah. Very good achievement. Sebab kita dah follow lah, walaupun kita try buat ni macam only mathematical, tapi at least dia dah kita tak boleh macam ada factors macam global factors ke apa ke semua tu memanglah masalah juga kan. Tapi ini dah maksudnya try to reduce the risk kan, minimize the risk based on the optimal punya ni lah, optimal punya weightage. Tapi stok 4 ni dia beli apa stok 4? 1, 2, 3, 4 tambahan dia. Rasanya dia ikut ni kot. Top glove, bina set, hibiscus dan FNN. Hibiscus. Hibiscus. So hibiscus lah boleh beli banyak tu. Kan? Hibiscus. Okay, tapi kalau tengok hibiscus punya return berapa? Cuba tengok hibiscus punya return. Portfolio dekat expected return. Hibiscus negatif. Expected return. Betul ke budak ni? Cuba tengok balik dia punya expected return negatif ke hibiscus? Cuba tengok. Dekat portfolio return. Hibiscus kat sini. Kat sini. Tengok average. Bawah ini. Negatif. Negatif 6. Tak. So okay macam ni kan. Takkan you nak pilih company yang negative return. Betul tak? Betul. So kalau you pilih company kan, you akan pilih yang bagi you akan dapat positive return. Yes. Kan? Takkanlah kita pilih company yang negative return. Okay? So kalau you tengok you punya data, you punya data kan.
So kalau let's say lah, Equity-nya, kalau ya. you sebagai investor sekarang ni kan. Sebab saya rasa yang student-student tu dia orang bukan investor. Mm. Kan? Ah, Okay. Cuba you ambil yang expected return tu, you averagekan dia. Ke bawah, yang kat sini ya. Bawah ni lah. bawah, okey. Okay, bawah, lepas tu pergi kepada Yang ni table ni. ini Table ni yang untuk apa? ada. Table ni yang ada return. Ini dia punya Okey. price je. Okey. Ni kan satu company lah. Kosong. Ni Ini company satu. apa? Yang ni Celcom Gen- Digi. tu semua ada, bukan semua ada tu. Cuma ada return tu. Semua return. Ini return lah. Yang ni. Okay. So you ambil kat bawah tu, letak kat bawah, average, lepas tu sell I3 sampai sell I berapa bawah sekali. Sekejap. Pergi bawah terus bawah. Okay. Hmm. Bawah tu terus average. Boleh Average juga dia macam dekat tu. bawah ni. Susah. Boleh Negatif juga. juga ni. Negatif juga. Saya kena. Okay, so kalau you nak ke negatif? Kena tengok balik lah ni. Sebab apa Ah. Kalau you tengok, okay, saham tu, okay, cuba you buka Celcom. Okay, this is ni lah. You buka dekat TradingView, Celcom. You tengok chart. Okay, Kejap. Saya chart buka. Celcom. Sebab you tak TradingView. ambil, you tak ambil dividen data kan? Tak ada lagi saya ambil. Ni So baru price je. kalau you ambil dividen data mungkin okey, adalah maksudnya ni. So mungkin kat situ ada error dia sebab dividen data. Oh. Okey, tulis dekat situ Jap. Dekat mana? Saya tak. dekat tu lah, dekat search market dia tu. Bawah tu. Oh, Okey. ni je. Okey. Tulis tu. Okey, tulis kat atas tu simbol tu. Okey, tulis Celcom. Celcom dia dah Celcom Digi sekarang ini. Okay, you launch chart ni. So you tengok dia chart dia kalau daripada bila you punya data tu? Oktober sampai Disember lah. Kan dah tu downtrend. Ni kan. Ke bawah kan? Sebab tu dia negatif. Sebab tu dia Okey. negatif. So dia kadang-kadang you nak ambil ni ke tengok juga yang data yang chart lah juga supaya you dapat some what call it indicator yang this is actually a negative return ke apa kan. Okey. Sebab you pakai return past data tau. You Historical pakai data. price data. Kalau you buka dia panjang lagi, contohnya you buka dia besar lagi, you buka dia daripada 2 tahun ke 3 tahun ke, mungkin you will have a different result. Okay. Cuba buka panjang sikit. Tapi Celcom I'm not really sure sebab 2 tahun lepas, bukan kecil lagi. Dia 2 tahun lepas COVID. Okay. So kalau dia pada COVID tu lain cerita. 2023. Lain cerita dia rendah kat bawah tu. Kan? Tapi sekarang ni sebab you start daripada Ogos Oktober. Oktober memang downtrend lah. Tapi ada dividen tu nampak? Dividen D bawah tu, D tu bawah tu dividen D. Atas Sorry. Disember. Kat Disember yang atas ni tu dividen. Okey. So ada dividen, sebab tu dividen you kena campur. Dengan you kena campur kalau untuk dividen tu. Contoh dividen 0.033. Okey. Tapi kalau you tak nak ambil dividen then you kena lah you tak ambil dividen punya ni. Tapi kalau sebenarnya kena ambil dividen. Sebab bila dividen tu dia bagi 0.33 kan contohnya kan. Dia akan adjust the price akan tolak dividen tu.
Okey, okey, okey. Contoh dia bagi 0.33, besoknya tu price tu dia akan tolak 0.33 tu. Okey, So faham. price dia nampak macam rugi. Hmm, Price nampak macam rugi tapi sebenarnya is actually dividend. Okay. Price okey. opening lah, price opening. Tapi apa-apa pun, yang ni Celcom is downtrend. Kalau yang tu, kalau yang lain, Try cuba mana lagi nak cari tadi? Aduhai. Macam orang tua dah nak buat benda ni. Sini tak ya, Tengok. Kat sini ah, boleh kan? Boleh type je boleh kan? boleh. Boleh boleh. Check healthcare. Oktober ni Okey, ni nampak lah. nampaknya ada positif lah. Dari Oktober pun Ah, sampai Disember. So positif. Disember. Disember bukan Januari eh? December 12 last 12 apa 31st. aku cakap? 31st December lah. Sehari sebelum Tapi tahun baru. kalau macam tu tak ada, macam tak ada return aja. Cuba tengok. Yeah, Cuba tengok dia punya I data. punya Kalau data. Sorry, bukan. kita tengok average dia berapa. IHH. Inilah selalu kosong ni. Tu tak ada sebab dia punya Kosong. data kosong. Sebab dia daripada Oktober tu sampai Disember lebih kurang je. Kan? So dia bawah situ juga. Okey. Oktober, Ah, ah, ah. November. Ya. Ah. Okey. So Sampai so dia Disember. tak ada, dia kena cari trending jugalah sebab you buat pakai data 2 bulan. 2 bulan data Okey. dia mungkin tak berapa nampak trend je kot. Cuba tengok satu lagi. Yang satu lagi apa? Saya Cuba tengok tengok lagi kat Gamuda. Saya tengok Gamuda. Gamuda. Gamuda rasanya naik sikit sebab rasanya dia tengah naik. Ah, Oktober, tapi sikit je. November. Sikit je. Sebab Disember tu dia dah turun kan. So kalau you tengok dekat tu berapa? Kalau Gamuda, lagi 0.06. Kan 0.06. So tak berapa menarik lah. Sebab tu. Sebab you short term you punya data ni. Kan? Short term. Yang lagi satu apa? Cuba tengok. Satu lagi apa ni? Okey. Genetech. Genetech. Alahai. Asal macam mana nak Dia kena tutup? login. Saya tak ada ni. Saya tak ada account. Pakai investing.com lah. Investing.com. So Investing.com you dah register kan? ada. Investing.com. Saya punya ni slow sikit. Okey. So kita search kat sini. Kita nak cari apa tadi? Inilah. Genetech saja. Dah ada dah tu. Saya lambat pula. Tak, investor.com memang slow. Oh, ya. Dia memang slow sebab tu saya pakai TradingView. Okey. Dia slow sikit lah. Tu je masalah dia, dia slow sikit. Jadi kita nak tunggu dia buka pun ada mengantuk-ngantuk pun kan. Lambat sangat. Ada lah. Dia buka dekat chat. Kening dia memang. Technical chart. Bukan ni kat sini. Apa tu? Tu Ke technical chart. Technical chart bawah tu. Dekat chart tu. Dekat chart. Okey, atas dia bawah tu technical chart. Boleh streaming chart pun boleh. Okey. Saya tak nampak lah. Tapi nampak macam jatuh tu. Okey. Nampak Saya macam dah nampak jatuh. dah ni technical chart. Tu technical chart tu tu sebelah kanan. Tu nampak macam jatuh juga.
Oktober, November, Disember. Dia jatuh. Betul. So kalau you tengok, you mesti dapat negative return kot. Sekejap tengok. Iyalah. Ya, negatif. Okay, so Kena tengok balik ni. Aduh. tak sebab you punya time frame pendek. Okay. So, kalau time frame boleh ambil panjang sikit ke? Panjang pun tepat, still negatif juga ni. Okay. Tapi kalau you tengok contohnya you pergi tengok dia lebih 5 tahun. You tengok 5 tahun. Bawah tu ada tulis 5 tahun. Sekejap. Dia ni baru nak refresh pula. Streaming chart tadi baru nak Bawah keluar. tu ada 5 tahun. Bawah chart. Chart dia tak keluar lah sekarang. Memang dia slow sikit. Tu. Okay. Apa? Powered by TradingView. Oh. Okay. So chart dia powered by TradingView. So sebab tu dia slow sikit. Kat bawah ni 3 tahun ada. 3 tahun. Tak ada 5 Dia kalau tu nampak dia dah sideways je, nampak? Dia sideways je tu. So dia kalau you nak buat ni, you tengok dia ni ada dividen ke tak dia. Kalau dividen play mungkin boleh lah kot. Tapi dulu Genentech tu nampak masa time sebelum tu tu cantik tu. Masa tu you dapat dia naik tu, that's a very good trend lah. Tapi kalau you dividend play, then you have to put dividend punya income sekali. Okay. Genentech ni bagi dividend tak? Tak. Tak bagi. Tak bagi. Tak bagi tapi kalau tengok macam ni sideways dia tak not a good ni lah. Not a good investment lah kalau you nak. Dia tak ada dividen, dia tak ada ni kan, tapi dia tak ada direction tu. Okay. Sekarang saya faham betapa useful juga chart ni. Mula saya tak macam mana nak tengok chart ni. Okay. So kalau tengok Genentech macam ni, cuba tengok lagi last kali apa tadi? Last kali tenaga. Tenaga dia memang you boleh tengok dividen lah sebab dia bayar. Bawah sangat. Tu Tenaga Nasional Berhad. Dah klik dah, dia slow sikit. 10.48 lah. Dah naik lah. RM10. So, kalau 2 bulan main data tengok. Oktober sampai Disember. Oktober. Okay. Dia macam Sideways. Tu je. Tak ada apa. Cuma yang sekarang ni, yang baru ni je dia okey sikit. Kan? Cuma saya tengok average ni sebelum. Ni pun ada lah. Okay. 0.02%. 0.02%. Jadi kalau you jadi investor, takkan you nak kita saya cadangkan beli Tenaga Nasional. Okay, expected return kita ialah 0.02. Sedih. Klien Baik you pergi suruh dia invest ke ASB. Itulah 5%. Kan? Okay. So unless you pakai campur dengan dividen lah. Kejap saya nak pergi ambil sesuatu. Boleh. Saya stop sharing. Okay.
Ambil makan kurma jap. Terasa lapar. Tapi tadi saya dah dinner awal. Saya Sebelum pun maghrib. time biasa malam-malam ni mesti lapar. Kena ambil kurma. Tak boleh makan yang berat-berat. Tapi kurma pun kedap. Okay, so untuk pemilihannya, tu penting juga tu Penting juga. Sebab kalau you pilih semua yang 0%. Itulah. Jadi orang fikir, tapi market sekarang pun macam susah juga nak cari yang kalau you tengok daripada bulan 10 sampai bulan 12 tu, dia nak cari yang about steady lah. Contohnya kalau sebab you 2 bulan, okay, kalau dapat 1% pun tu pun dah banyak. Okay. So maksudnya about 0.5% per month lah. Okay. Sebab dia setahun, okay, kita target, okay lah, let's say lah you target setahun about 10% macam tu kan. Okay. So kena cari counter yang naik dia lebih kurang about 1% lah kan per month. Tapi kalau tadi dia ada yang 0.02 kan, so maksudnya about 0.01% je lah dia punya kenaikan. Tak sampai 1. So tapi data tu tadi you exclude dividend. Dividend. So dia ada akan mungkin kita punya analisis tu tak berapa tepat lah sebab kita tak masukkan dividen. Betul. So 2 bulan is memang very difficult lah. 2 bulan. Kalau you nak mudah, okay, supaya senang untuk you compare kan dengan ASB, dengan ada annual punya return, kita ambil data setahun. Okay. Betul tak? Betul. So senang sikit kita nak compare. So contoh ASB bagi 5.5%. Yang stok ni bagi adalah 1%. So baik saya invest dekat ASB. Betul tak? Betul. Invest ke ASB and then get more return. And then risk pun hampir tak ada risk kan. Maksudnya risiko dia bukannya tak ada lah risiko sampai negatif kan sebab ASB kan. Contoh lah. Okay. I'm not really sure. That is my simplicity punya opinion lah. Kan? Okay. So betul Alright. kalau Okay. So itu untuk portfolio management. So basically kalau you punya exam pun, okay, so kita akan tanya juga pasal tu. Lebih kurang lah. Calculation part lah. Okay, calculation part. Kan? Calculation part, okay, dia akan tanyalah. So, tapi dekat sini, you punya portfolio hanya stok je saja. Betul tak? Stok je. Okay. Tapi dalam exam nanti, kita akan bagi dua lah. Stok dengan bond. Contohnya. Okay. Stok dengan bond. So, bila stok dengan bond, dia akan, okay, dia akan bagi return je, beza. Okay, macam bond, will be lesser. Kan, dia punya return. Okay. Lepas tu, dia punya, kalau stock return dia supposed to be higher lah. Supposed to be higher. Theoretically. Okay. Theoretically, selalunya stock should be higher than the bond. Kan? Right? And then kita akan tanya tentang expected return. Cuba calculate expected return for that portfolio. Okay, kalau you ada dua aset. Satu ialah bond, satu lagi ialah stock. Okay,
So expected return for bond, let's say 4%. Expected return for stock mungkin 10%. So calculate expected return. Tapi dia akan bagi you weightage. Okay? Dia akan bagi weightage. Okay, saya buat sekejaplah dekat sini. Ini banyak dia punya ni ya. Dia punya whiteboard tak ada dulu macam ada. Dah lama saya tak pakai whiteboard. Macam ada dulu. Ke Zoom. Okay. Whiteboard ni. Okay. Okay. Ni saya, you boleh edit sekali ya. Boleh edit sekali. Use diagram. Ni start with blank canvas. Okay. Okay. Okay, so basically contohnya ni dia ada dua aset. Okay, dua aset, satu bond. Okay, satu lagi equity lah. Okay, dua je. So simple lah, simple. Okay, so expected return ini 4%. Yang ini 10%. Okay, so dia ini expected return for individual lah. Okay, 4% dengan 10%. Tapi kalau expected return for portfolio, okay, portfolio dia bukannya ambil ni bagi dua. Okay, kan sebab kita punya formula kan W kali expected return kan. Expected return campur W, ni W1, ni 1, W2 kali expected return 2. So maksudnya kalau kita akan bagi situasi, okay, you invest 50%, okay, balance lah, balance portfolio. Okay, kan unit trust kan selalu dia ada 3 kan. Okay, 3 strategi kan. So kalau you tengok unit trust fund, dia akan ada konservatif. Okay, konservatif, lepas tu dia ada yang balance. Okay, lepas tu dia ada yang agresif. Okay, so bila kita pilih, kita punya risk, kita punya expected return dan sebagainya, nanti dia cakap, dia suggest kat you, okay, saya suggest you ambil balance fund. So balance fund ialah 50-50 lah. Macam tu lah, lebih kurang lah. Kadang-kadang 60-40 ke tak kisahlah. Tapi maksudnya dia balance antara kedua-duanya. Okay. Kalau dia agresif, okay, kalau dia agresif, dia akan jadi, okay, konservatif, saya cerita konservatif lah. Konservatif dia jadi macam ni. Okay. Bond, equity. Yang ni konservatif. Okay. Kalau balance, okay, selalunya dia akan jadi macam ni. Bond, equity. Okay. Okay. Kalau agresif, okay, dia akan jadi bond kecil. Okay. Bond, equity besar. Okay. Termasuklah global equity lah, apalah lagi. Itu lagi, kalau masuk global je, more agresif. Macam tu. Okay. So ini yang selalunya fund manager buat. Betul tak? Okay. So bila dia nak dapatkan the expected return of this, itu yang untuk portfolio tu dia akan buat macam ni. So 0.5 kali dengan 0.04 campur dengan 0.5
kali dengan 0.1. So you dapatlah portfolio expected return. Okay, portfolio. Okay, yang ini 0.02 lah. Betul tak? Ini ialah 0.05 lah kan? Okay, so you dapat 0.07. So 7%. Faham tak ni? Boleh sikit. Ha? Sampai tadi yang 0.5, 0.04. Ini 8% ni. Yang atas ni 4%. Yang ni 0.5 ni sebab 50% kali dengan 10%. Okay. So 50% Hmm. return je datang daripada yang ni. Another 50% datang daripada sini. Sebab you invest duit you, okay, you contohnya you ada kita ambil senang lah 100,000. Okay, 50,000 you buy this, 50,000 you buy this. Okay. Okay. So that's why you dapat ini 2%, yang ni 5%. Sebab kita kali ni kan. So dapatlah 7%. Okay. Kan? Yap. Dia punya Okay. ni lambat keluar dekat saya punya. Okay. Tapi ada. So yang ni kita tanya macam tu je. So sama juga macam tadi kan? Macam tadi. Dia sama je. Macam yang you buat tadi. Tapi you buat tadi semua yang ini bukan bond. Ini saham A, B, C, D, E. So dia akan jadi campur W, ER3, W3, ER3 dan sebagainya. Dah sampai ke 5 tu. Okay. Okay, tapi kita tak tanya sampai banyak kot. Kita tanya sampai kita tanya 2 je kot. Rasanya tanya 2. Oh ada. Ada yang kita tanya sama menggunakan 5. Tapi itu semuanya saham. Okay, ada. Okay. Nanti So, saya cuba study lah. okay. So, yang selalunya kita akan tanya, kalau ini berubah. Okay, ini berubah. Okay, kenapa? Sebab dia mungkin jadi konservatif. Dia mungkin jadi agresif. Okay, contoh kita jadi agresif. Okay, kita jadi agresif. Okay, kita jadi agresif. Mana dia untuk padam? Ada yang untuk padam? Bawah ni. Tak nampak pula. Undo. Cuba undo. Yang Tak nak anak undo. padam. Saya tak nak undo, saya nak padam. Oh. Bolehlah undo juga tapi sebenarnya better padam lah sebab contohnya saya nak padam yang ni je kan. Ya kalau saya undo dia akan undo yang saya baru tulis tadi yang ni. Kan? So patutnya dia ada yang padam. Dia ada. Tak ada lah. Oh ada. Buka ni. Okay. Ini. So saya nak padam ini pula. Okay. Ini saya tak nak jadi 50-50, saya nak jadi agresif. Kan? Saya nak jadi agresif. So yang ni saya jadi 90 jadi 10. So agresif yang ni. Okay. Agresif ni untuk orang muda lah. Okay, untuk orang muda. So bila jadi dia agresif, you punya return dah berbeza. Okay, ini bukan 0.5. Ini bukan 0.5. Okay, you dah jadi lain. Okay, contoh kita calculate lah. Okay, yang ni 0.1. Okay.
Ni 0.9. Sembilan. So kat sini you akan jadi dapat 0.1 kali 0.4. Okay, kali 0.4. So you akan dapat lebih kurang 0.04 lah. 0.04 eh? Betul lah. 0.1. Oh, jap. 0.04. Dia jadi 0.004 lah. Dia dah tambah lagi kosong. Tambah lagi Okay. kosong. Yang ini tambah 9.1. Yang tu jadi 0.09. Dan so jadi sama juga 0.094 atau 9.4%. So agresif nampak. Agresif higher lah return. Betul. Higher return. Okay. So agresif sebab bond dia memang return kecil kan. So bila bond you return kecil, you letak allocation you very small. You letak equity banyak, 90,000 you beli equity, 10% je you beli bond. So you akan dapat higher. Secara teori. Okay. Sebab apa? Teorinya kita kata equity 10%. Tapi kalau kita tadi pilih saham yang negatif, payah juga nak dapat 10%. Itulah tadi 0.0 je. Kan? Jadi kalau 0.00 jadi masalah lah kan? Betul tak? Betul. Ha. Kira tak ada lah. Tak ada dapat apa lah. Tak dapat apalah. Tak ada untung lah. Tak ada untung lah kita punya tu. So, tapi itulah masalahnya, kita nak tengok past history ni pun masalah juga. Kan? Tapi dari calculation nampak macam cantik kan? Betul tak? Tapi bila kita betul-betul nak pilih tu, nampak macam tu dia isu dia. Sebab kita calculation, 10%. Saham 10%. Ya ke saham boleh 10%? Sekarang ni lah. Sekarang ni agak apa ni. Sebab tu masa time-time market tak berapa cantik. Okay, market tak berapa cantik. Okay, fund manager akan pilih konservatif. Okay. Dia pilih konservatif, dia terbaliklah sikit. Okay, dia akan jadi macam mana? Okay, yang ni dah jadi kecil. Okay, dia akan pilih bond besar. Okay, 90% dia pilih kat bond, equity dia letak 10% ni. Ataupun kosong lah. 100% pergi kat bond. Okay. So, bila dia market tak berapa cantik, so dia akan jadi macam tu lah kan. Tapi return dia masih ada. Walaupun apa, okay, contohnya kita ambil ni, 0.9 kali 0.04 tambah 0.1 kali dengan 0.1. So return berapa ni? Dia akan dapat dia akan dapat berapa? Okay, lepas ni you boleh cuba. Okay, you boleh cuba sebab saya bagi screen ni untuk you try sekali. Untuk praktis. Tambah 0.036. Okay, berapa? 0.46. 0. Betul ke? 46. 0. Betul tu. Betul ke Jap? 0.46 kira tak. sekali hari 0. Jap. Kalau 0.9 kali 0.04 dulu berapa? 0.036. 0.1 harap 0.1 0.01. tambah
Okay, so jadi dapat 0.046. Okay. Betul lah. Atau okay, 4.6%. Empat. Okay. So, Okay. masa market tak cantik, dia orang tukar lah. Switch. So, dapat 4.6%. Masa time tu, ASB pun tak boleh bagi 4.6. Ingat tak, ASB tabung haji bagi 2.25 eh? 2 Ni point tabung haji. something. ASB bagi 2.5 kan? Bila? Tak, ASB tak ingat. Tak ingat, tapi ada yang rasanya first year of kita MCO tu dia rendah sangat. Ya. Combo bonus rasanya tak sampai 4. Kalau tak silap lah, tak ingat. Ni 4. 4.25 lah. 3.5 campur 4.25. Okay, sorry. Saya downgrade sangat. 4.25 tambah 4 ni. Okay. So, still higher lah. Okay. So, I rasa ASB masa tu, dia punya fund manager guna this strategy. Okay, dia guna konservatif. Okay, dia pergi kepada konservatif. Ataupun mungkin kepada not too konservatif, mungkin medium lah konservatif. So, dia banyak invest kepada bond. Okay. Tapi yang tabung haji ni, saya rasa dia punya fund manager, dia tak switch daripada equity ke bond. Okay. Dia tak apa switch lah. Ataupun dia lambat switch. Kan masa tu dia ada isu nak jual tak jual apa semua. Tapi saya komen tu dah tak payah jual sebab dah terlalu rendah dah harganya. Kan? Kalau dia nak jual contohnya cut loss 10% okey lah. Ni cut loss sampai tinggal 10% masalah lah. Saya sebenarnya baru invest dekat tabung haji. Tahun lepas sebelum dapat lagi lah dividen. Kini kalau saya dapat ni first time lah, saya lambat sikit. Saya macam tu plain. Dia invest apa ni lump sum ke ataupun saya monthly? masuk dia Lump sum. tak lump sum, monthly lah. Saya monthly, masuk ya. monthly macam tu. So that one is okay. Saya buat monthly juga. Masuk Saya buat dalam monthly. Sebab itu tabung haji ni kira sebagai saya punya monthly punya sebab dia boleh potong gaji. So saya buat monthly lah. Monthly je dia gaji saya dah selepas tolak. boleh. Gaji tu maksudnya selepas tolak lah. So dapat yang pakai yang ada je yang tu kan. Tapi selalunya tak cukup juga walaupun dah lepas dah tolak tu pun memang tak cukup. Biasa lah tu, standard lah tu. Tapi tabung haji ni kalau kita dah tolak ke situ, dia one of the good thing is that kita susah nak keluarkan. Dulu lagi susah. Dulu kita kena pergi tabung haji bawa kad, bawa buku. Okay. Tapi sekarang ni dah mudah sikit. Sebab you can transfer from tabung haji ke apa ni, account ke kan? bank. Tu yang masalahnya. Bila kita mudah-mudah transfer tu, kejap kan saya transfer. Okay. Ada je emergency. Patutnya emergency ni you boleh kata, is that really emergency ke kan? Sebab selalunya kita kena ada dia panggil emergency saving kan? Yeah, emergency fund. Emergency fund tu. So emergency fund ni tu duk kita keluarkan kan. So basically ini masalah ni. Ini kita orang Malaysia. Ini tak ada. Okay. Sekurang-kurangnya 3 bulan. Yeah. 3 bulan kita punya dia ada 2 pendapat lah. Okay. 3 bulan sama ada your expenses. Okay. Untuk mudahnya 3 bulan salary. 3 bulan salary.
Tapi saya pernah interview ada seorang pilot, okay. Okey. Dia masa kita buat pasal COVID punya impact ni kan. Pilot lah, pilot. So dia punya saving masa tu, emergency saving masa tu 6 bulan. Okay, 6 bulan. Okey. Okay. So this is memang orang kita kalau boleh nak 6 bulan lah. Tapi masa COVID tu, dia cakap 6 bulan tak cukup saving emergency fund dia. Sebab dia tak boleh fly lama. Kan? Oh, So bila dia tak boleh fly, dia tak boleh fly lama, so dia dapat macam very basic sangat lah, macam minimum sangat lah. So dia cakap masa time tu habis 6 bulan punya saving, termasuklah dia kena, saya tak ingat lah dia kena apa 6 bulan saving dan juga dia kena, saya lupa lah. Tapi saya dah pernah tulis lah dalam AKPK punya finding. Dia kena, tak silap saya, dia dah habis savings, lepas tu dia kena saya lupa lah apa dia cakap itu. Maksudnya dia ada something lah yang membuat, moratorium. Itu yang buat dia lega. Oh, okey. Moratorium. So moratorium tu membuatkan dia lega lah. Kalau tidak tu memang dia tak boleh. Sebab diorang kan, yalah bila you pilot kan, you punya rumah apa semua bukannya murah-murah kan. Bayar monthly dia bukan murah-murah. Lepas tu dia sole breadwinner pula tu. Selalu pilot dia tak kasi wife kerja kan. Tapi itulah impact dia kan mostly dekat pilot lah, tak boleh terbang. So dia seorang je. So terpaksa. Moratorium tu memang cakap memang betul-betul membantu lah. Moratorium. Betul-betul saya setuju. Okay, so yang ni lah contoh. Tapi ini baru tarik expected return portfolio. You kena cari apa? Standard deviation lagi. Standard deviation. Kan? Saya jumpa doktor next semester lagi lah. Kenapa nak jumpa saya lagi? Tak apa, saya study. So standard InsyaAllah deviation boleh dia, ni. standard deviation dia pula kan. So, macam mana formula standard deviation dia kan. So dia ingat je standard deviation tu you kena ada square root. Square root je. Lepas tu ada formula dalam ni untuk variance tu kan. So you dapat lah standard deviation. So yang ni memang confirm masuk. Okay, lepas tu standard deviation. Okay. So standard deviation tu basically apa ni, not that difficult lah. Cuma you kena tahu, pernah buat lah. Pernah buat. Saya kena buat practice. Practice. Kena practice. Okay, lepas tu kalau, okay, lagi satu untuk standard deviation. Okay, untuk standard deviation dan juga correlation pun. Semua tu lah adik-beradik tu. Adik-beradik tu memang ada lah. Okay, memang ada. Okay, saya akan bagi formula tau. Formula dekat last question. Maksudnya habis end of question ada formula sheet. Okay. Formula sheet. Cuma formula sheet tu dia kadang-kadang bila dia print tu ataupun you punya online kan? Semua rasanya online. Saya tengok jadual yang share tu. So ada formula, you yang don't worry lah. Don't worry. Okay. Don't worry. So, okay. So formula kita akan bagi. Okay, formula kita akan bagi. Sebab kita tahulah yang untuk apa ni senior, okay, nak hafal formula tu agak masalah lah kan. Tapi lagi satu, finance ni banyak formula. Betul. Okay, contoh okay, ini dia boleh buat second page ke?
Ini apa? Share device whiteboard. Dia tak boleh second page, dia kena padam. Okay, padam. Okay. So kita tengok formula variance dulu. Okay, formula variance. Okay. So, you ingat kan yang ini? Kalau kuasa 2, variance. Kalau kita hilangkan kuasa 2, dia akan jadi standard deviation. Okay. So, untuk variance, okay, sama je. Okay, you ingat yang ni ya. Okay. Ni kuasa 2, 1. Okay. Ini 1. Okay, dan ni pun kuasa 2. Okay. Okay. Tambah sama juga ni tapi untuk aset kedua. Okay. Kuasa 2. Okay. Okay. Lepas tu you tambah lagi 1. Okay, tambah lagi 1 side formula dia iaitu 2 W1 W2 okay, 1 2. Okay. So ni variant. So, macam mana nak masukkan je ni? Okay, kalau tengok soalan lah selalunya kan. Kalau tengok soalan, dia akan bagi you data tu. Okay, dia akan bagi you data. Okay, dia akan bagi, kadang-kadang dia akan bagi variant terus. Okay, dia akan bagi variant terus. Okay. Okay, dia bagi variance, dia bagi standard deviation. Okay, and then dia bagi correlation. Okay. Ini correlation ni. Ini correlation. Correlation 1, 2. Okay. Alright, contoh kalau tadi, untuk dapatkan tu, ini kita buat yang 50-50 lah. So, ni 50, 0.5 Okay, ini pun 0.5. Okay. Ini tambah 2. Okay, kali 0.5. Okay, kali 0.5. Yang tak ada, apa? Okay, yang tak ada sekarang ni, data ni. Okay, data ni. Okay, ni data yang tadi yang kita dapat, yang kita ada tadi tu. Okay, kita ingat data mula-mula tadi ialah ini bond, ini equity kan. Okay, lepas tu expected return. Okay, yang ni ialah 4%. Okay, ini ialah tadi berapa? 10% Okay. Okay, so data ni yang tak ada sekarang ialah variance dan correlation. So, nanti mungkin dia akan bagi, okay, variance berapa? Okay, untuk bond, variance untuk equity berapa? Lepas tu dia akan bagi correlation. Okay, correlation untuk dua-dua. Okay. Okay. Right. Okay. Sebelum bagi correlation, dia akan bagi standard deviation lah. Okay, standard deviation. Okay, standard deviation. Okay. Contoh. Okay, contoh. Contoh. Kalau standard deviation 10, variance berapa? 5? 5 5 ke? Tadi.
Okey. Sekejap Ah, kalau dia tadi 10 kan? Okey, kuasa macam mana kuasa. Kuasa 2. Kuasa 2. So, kalau kuasa 2 jadi 100. 100. Saya square rootkan pula. Sedap. Okey. So, 100. Okey. Kalau dia bagi varian, okey, kita square root. Okey, contoh dia bagi varian 100. Kalau bagi varian 100, okey, sama juga square root. Okey, ni square root 100. Dia dapat 10. Okey? Yap. Okey? Okey. Right. So, kalau standard deviation dia contohnya, standard deviation dia 15. Standard deviation Ah, plus 225. Okey. So, basically, salah. Sini. Okey, kalau dia bagi sini 225, saya pakai ni lah. Okey. Standard deviation-nya sini 15. Okey, faham? Okey, faham. Okay. So, kalau yang ni correlation ni contohlah kita bagilah correlation antara A dengan B ni, stock bond dengan equity, let's say lah correlation 0.6 ataupun 0.5. 0.6 ke berapa nak letak? 0.5? 0.6 lah 0.6. So, yang ni kali 0.6. Okay. Yang ni nak pakai apa? 225 225 variance. Sebab dia ni. Okay, kalau you letak 15, you kuasa 2. Kalau you letak 225, tak payah letak 225 terus je lah. Okey. Okay, faham tak? Okay, yang ni kita letak 100. Dan campur. So, ini kita akan dapat 50. Okay. Ini kita dapat 225. 112.5 Kira dulu. kan? 5. Okay. So, Betul. yang ini 2 kali 0. Okay, ini 2 kali 0.5. Jadi 1 kali ni 0.5. 0.5 kali 0.6. 0.5 kali 0.6, 0.3. Betul tak? 0.6. 0.5 kali. Betul. Okay. So, then campur. Seratus 162.8. Betul tak? Puluh tambah 112. 162.8. Okay, so basically you dapatlah dia punya standard deviation. Ni bukan, ni standard deviation ke variant? Variance. Cuba cari standard deviation. So 162.8. Okay. 162.8. So 12.75. 75. So kalau standard deviation portfolio 12.75. Tapi kita ada satu nombor je tak berapa nak. Kan? You ada satu standard deviation, you tak tahu risiko tinggi ke tak ni?
Kan? 12.75. Ha. Standard. Sebab dia satu je, 12.75. Tapi kalau you contohnya, ada satu lagi option. Okay, instead of 0.5. Okay, kita, ini balance ini balance punya portfolio kan. Kita nak jadi aggressive portfolio. Okay, aggressive portfolio, so you rasa jadi apa? Okay, kita delete ini. Okay, ini delete. Okay, ini pun delete. Okay, correlation sama lah Okay, so kalau aggressive portfolio, yang ni kita 0.1 lah contohnya. Ni 0.9. 90% kita beli saham. Okay. Lepas tu ni 0.1 dengan 0.9. So, you akan dapat berapa banyak? Ini dapat follow tak ni? Boleh, saya boleh follow. Okay, ni 12.75 ni tadi kalau balance portfolio. So, yang ni 0. Ni 10 tambah 200 berapa? 20 203 202.5. Betul tak? Yang ni kat mana? Tadi ni 0.1. 0.9 ni. Oh, 0.9. Betul tak? Betul. Okay. Tambah yang ni yang tu kiri lah. Itulah calculator ni pun macam slow sikit laptop ni. 2 malam tu saya nak kira. Tambah 0.1 tambah 0.9 tambah 0.6. Okey. 3.6. So jadi 216.1. Betul tak? 3.6. Betul. Okay. So and then kita square root. Okay, square root. Okay, 216.1. 216.1. Ini dah confirm lah. Risiko dia lebih tinggi. Kan? 14.7 kan? 7. So kalau dia punya standard deviation ialah, okay, kita dah square root tu. Okay, 216.1 sama juga 14.7. So kita compare dengan tadi 12.75. So risiko tinggi lah. Untuk agresif. Untuk agresif. Tapi return dia tadi sebab tu kita tengok tadi. Return tadi untuk agresif berapa lah, tak ingat lah. Lepas tu return untuk yang balance tu berapa? Return agresif 9.4. Satu lagi 4.6. 4.6 Ini balance ke? Ini bukan ni. 4.6 yang kita yang, beli. Itu kalau yang konservatif. Dia 7 point something saya saja. Okay. 7 point berapa tadi? Tak ingat pula. Ingat 40. Yang mula-mula kita kira. Iaitu dia 0.5 kali 4 tambah 0.5 kali 10. So, ini ialah 2 tambah 5 sama juga 7. 7. Oh, 7 je. So, return dia memang tinggi lah. Okay. Kalau yang agresif, tapi dia punya risk dia tinggi juga. Sama juga dengan ni. Okay. So, kalau ikut bandingkan dengan konservatif tadi, dia 4.6. Tapi kita tak tengok lagi dia punya
risk. Kalau ini konservatif ke? Tak. Kalau dia terbalik, kita tak kira lagi dia punya risk. Kan? Cuba tukar. Ini sama. So ini akan jadi 0.9 kita beli bond, 0.1 kita beli saham. Ini sama sama kan? Cuma ni terbalik ke sini samalah. So sini jadi 90 tambah 22.5. So jadi berapa ni? So 90 tambah 22.5. 112.5. 112.5. So kalau kita square root kan dia 112.5 10.6. jadi 10.6 So saya tulis inilah terus 10.6. 14, 12, 10. Okey. Faham Faham. Agresif, ni agresif, ni balance portfolio, ni konservatif portfolio. Okey. So nampak macam mana dia orang kira tu lah kan? Macam mana dia orang buat tu pengiraan tu. So dia cuma bezakan tu je lah. Itu yang paling penting dia bagi kita sebagai contoh lah, kita lah konon lah kita ni jadi fund manager. Yang ni yang penting ni. Sama ada sorry bukan ni. Silap. Bukan yang ni. Yang ni. Yang ni. Kita nak dapatkan 10% tu. Ataupun yang ini 4% ni okey lah, senang. 4%. Yang 10% ni. Kita punya return. stock selection. Okey. Stock selection kita untuk dapat 10%. Okey. Itu yang masalahnya tu. Stock selection tu. Kalau stock selection kita tak betul, tak dapat 10% tu. Betul. Sedang je kan saham ni, investment. Tengok orang kirakan macam ni nampak tu macam puas lah boleh tengok dia punya Tak comparison. apa. You don't have to do the calculation afterwards. Afterwards tak perlu. Kan? Afterwards tak perlu. Yang pentingnya ialah kita kena tahu lah macam mana kita nak dapat. Kita kena setkan je. Okay, contohnya kalau saya lah, saya setkan je kepada fund manager. Okay, saya nak equity you pulangan 10%. Saya nak tengok stock selection you dapat tak 10% tu. Kan? Expected return tu dapat tak 10%. Kalau dapat, then kalau tak dapat, suruh dia cari lagi sampai dapat 10%. Okey, kita berehat dulu sebentar. Kita berehat dulu. Ke you nak ni saya rasa dah sampai sini lah. Saya rasa ni yang ni dah macam sufficient lah untuk saya buat self study, practice banyak-banyak. Okey, kalau macam tu tak payah nak break, terus end the session. Boleh. Saya cuma sebenarnya nak buat revision untuk tu je, untuk calculation tu. Okey, so calculation tadi kita dah buat tiga jenis, maksudnya portfolio. Okey, kita dah buat ni, saya bagi itu, kita buat tadi konservatif. Okey. Lepas tu kita ada yang balance. Okey, kita ada yang agresif. Tapi kan sekarang ni, you just imagine yang you sekarang ni, yang ni semua sama je.
dia punya stock selection semua sama. Okay, sebab tu dia pakai stock selection dia 10%. Okay, cuma yang dia bezakan hanya ialah dia punya weightage. Okay. Mm-mm. Ya. So kalau you tengok dalam contohnya unit trust fund ke apa ke, okay, sebenarnya benda ni sama. Okay. Stock selection sama tapi weightage dia je yang dia bezakan. Very easy je sebenarnya nak jadi fund manager ni. Nampak senang tak? Nampak? Senang tak? Nampak senang lah. Nampak Nampak je senang. senang. Tapi kerja dia punya proses lah, proses dia. Proses. Proses dia, yang proses stock selection ni, yang ni yang parah sikit. Okay. Stock selection yang parah sikit. Bond pun kita tak adalah susah sangat. Bond dah very simple sebab bond dia ada rating. Kan? Kalau you tengok bond rating kan ada AAA. Okay. Ada double A. Okay, ada A, ada triple B, okay, ada double B, ada B dan sebagainya lah. So yang ni high risk. Okay, high risk. Okay, ni low risk. Okay, tapi return bila low risk, so dia akan berkadaran juga dengan risk and return. So return ni mungkin tinggi tapi high risk. Okay. Yang ni return dia mungkin taklah tinggi sangat tapi dia very low risk. Sebab dia triple A. Okay. So itu yang ini kita nak pilih yang ni je. Okay, untuk bond. Stok ni kita nak kena pilih betul-betul. So basically selalunya sebab tu diorang selalu ambil ikut yang paling mudah sekali beli ETF. ETF dia senang. Okay, ETF ikut indeks. Okay, pakai Dow Jones ke, okay, dia pakai China market ke, ni kalau global lah, kan? Okay. Kalau dia pakai yang Malaysia punya tak. Okay, kalau Malaysia tak, saya tengok. Malaysia punya tak. Tak tahu syariah compliant ke tak. Kejap. Saya buka sekejap. Malaysia punya. Okay, RSB trade. Jadi yang tu dia akan follow marketnya. Okay, dia akan follow market. So, dia ambil expected return ikut market lah. Okay, so dia tak payah nak pergi beli satu saham, kan? So, kalau saya jadi fund manager lah. Saya kerja senang je. Kan? Ambil ETF. Okay. Ni, nampak? Yang ni FBMKLCI. Ni gold. Ini China. Tapi yang masalahnya kalau ini ada yang tak syariah lah. Ini China ETF tak syariah. Ini China 100 syariah. Tak nampak tengah. Tak nampak Still dekat whiteboard. Sekejap. Saya kena share screen. Oh, iyalah. Yang ni kan. Okay. Nampak? Ya. Nampak. Okay. So, kalau you tengok ETF. Okay, ni saya buka dekat RHB Trade Smart. Dia ada ETF lah. Okay. So, ETF ni lah yang macam ni KSCI. Tapi tak syariah. Ni ETF gold. Ini apa? Ini pun saya pun tak tahu. Malaysia jugalah tapi tak tahu apa. Ini China ETF. Okay, tak syariah. KSCI tak syariah. China syariah. PAM tak syariah. Ini US 50 syariah. Okay. Ni tak syariah. Ni AXJ REIT ni REIT tapi tak syariah. Ni pun tak syariah. Ni KSCI tak syariah. China ETF US dollar tak syariah. Yang ni syariah. Okay, ni My ETF syariah. My ETF ni Malaysia. Okay, so belilah ni.
So you follow market, betul tak? Betul. Rasanya Okay. husband pernah beli satu ETF, tak ingat apa, ETF macam Japan ke? Japan. Tak tahulah ada ke kat sini. Japan tak ada. Tak ingat, tapi bagi Dow ada Jones kot. dividen. Ada satu, tak tahu still ada dekat dia punya portfolio ke tak. So beli ni ETF. dah macam ikut, contohnya kalau ini Dow Jones kan, kita beli ni dah ikut Dow Jones lah. Tak payah kita nak beli satu sampai ada berapa Dow Jones tu kan, 30 kan, 30 syarikat kita beli, tak perlu pun beli 30, kita beli yang ni je. Oh, okay. Dow Jones ada 30, tapi yang ni diikut Dow Jones. So yang ni adalah fund manager yang buat pula. So kita bagi kat dia je buat tiket. So kita follow je dia punya ni. So basically ETF contohnya macam ni kan. Kalau you nak tengok, okay, contohnya kita pergi tengok, saya buka ni kejap Okay. Okay, dia dekat mana yang boleh buat tu. Okay, KS Dow Jones lah. Dow Jones. Dow. Okay, ni contoh yang ni Dow Jones. Okay, saya nak compare dengan Dow Jones dengan mana compare. Sekarang ni saya punya ni bukan pro, ni basic je. Dulu pro saya boleh buat. Comparison kot. Dia tak boleh lah kat sini. Okay, kena pergi kat investing.com. Okay, Dow Jones Dah lama tak buka investing.com ni sampai tak tahu dah apa dia, macam mana dia punya ni. Alah ni je. Okay. Okay, ni Dow Jones. Okay. Okay. Compare. Okay, tadi kita ada RHB Kita tengok My ETF DJ My ETF DJ. My ETF ni, betul tak? Malaysian atau ni kan? Islamic Malaysian Titan 75. Okay, tak, mungkin sama lah kot. Ke mana satu ni? Ke Malaysia Dow Jones? DJ macam ada just My Yang DJ. ini My DJ, My ETF Dow Jones Islamic. Tapi Titan 50. Ni Titan 50. Sebab kat sini memang ada Titan 50. Ni Titan 50 ke atas ni kot. Betul? S50 ni kan? So saya rasa yang ni ialah yang tadi lah.
ETF rasanya yang ni kot. So tak follow pula. Okey, kita tengok satu lagi, My ETF ni. Ni follow. Yang ni yang follow. Okey. Yang ni. Yang ni follow. GMT. Nampak? Mudah tak kerja? Okay, My ETF Dow Jones yang 15 Titan 50 tu follow. Tapi just nak kena ni lah, okay, tengok harga dia sekarang ni. Okay, kita sekejap, saya tak pastilah harga dia berapa ni. Ni kalau saya nak hilangkan Dow Jones tak boleh pula kan. So ni RM2.22 RM2.22. Kan? Betul lah. RM2.23. So, nampak? Mudah tak kerja kita? Pakai ETF je. Okay, tapi kat sini nampaklah dia naik sikit Sikit-sikit. dia naik, tapi dia punya ni movement dia very similar. Kan? So, instead of you buying Dow Jones punya stock sampai semua stock you kena beli, you beli ETF je. Dan dia pun Islamic. Kalau kita tengok ini RHB kan. Saya nak tengok dekat Hong Leong lah. So, Hong Leong saya boleh beli tak kalau Dow Jones ETF ni? Kalau boleh beli terus lah. Apa dia? Kalau tapi boleh tak boleh. beli terus. Kena beli besok. Besok dia tak buka lagi Ya ni. tak buka lagi, dah tutup dah. So, contohlah kan. So kita tengok. Tengok My ETF. Ada. Tapi bukannya RM2 tu. Itu bukan yang 223 tu. Lain pula. Ni My ETF Dow Jones. Ni My ETF. Dia tak. Dia kena My. Dia. Kalau tak tahu, kita tengok nombor dia. Nombor dia 08 082 0827 EA. 0827 EA. Ni betul. Okay. So trade detail tak ramai orang beli pun. Tak ramai orang beli. Nampak? Dia beli baru 5,078, 5,798. Volume 26. Beli satu. Dia punya ni pun nampak. Orang nak jual beli pun tak ramai. Tak ramai. Tak ramai orang beli ni, ETF ni. Tak ramai orang beli. 2 transaction je hari ni. 2 transaction je. Satu beli pada pukul 12, satu lagi pukul 4. Kita tak tahu siapa beli. Ni mungkin fund manager. Tapi kecil je, 5,798. So saya lagi satu saya dah perasan. Dulu saya pernah ceritakan yang Wahid. Wahid pun dia beli gold ETF. Saya rasa ni geng-geng diorang ni kot. Wahid ni kot. Diorang beli yang ni. Mungkin lah. Sebab dia pun punya tak banyak kan yang invest kat dia. So dia beli yang ni. Tapi maksudnya dia daripada segi tadi Dow Jones tadi berapa? Harga dia? Kod dia punya Kod tadi dia. Kod dia 0827 EA. 0827 EA. Kalau tengok kan
Chart dia. Macam tadi dah kita akan dapat juga macam ni. Macam ni lah. Dia memang tak banyak lah dia punya transaction tu. Dia tak banyak lah. So dia dah tinggi dah ni. So kalau you beli dulu kat sini, dekat RM1 lebih. Ni baru RM1. Sini baru 90 sen. Okay. So dia pegang ni sampai lah. Sekarang ni dia dah sampai resistant ni. Sampai resistant balik. So saya rasa kalau dia pecah ni, RM2 ni, maksudnya Dow Jones tu maksud tu tengah naik kan, akan naik lah. Tapi kalau dia turun, kita tunggu dia dekat RM1.06. Ataupun first kita tunggu dekat RM1.9 ni. Tapi dia boleh turun lah. Dia turun sini, okay, dia boleh turun sampai sini. Kalau dia pecah bawah ni, then kita boleh tunggu lagi dekat bawah ni. Okey lah. So, saya rasa itu saja. Okay, untuk you Okay. faham. Saya bagi ni dari segi teknikal sekali. Dari segi macam mana you tengok daripada market dan sebagainya lah. So, so hopefully you dah boleh faham lah. Tu yang very simple. Tapi yang lain, soalan kalau yang lain-lain pun lebih kurang sama je lah dia punya apa ni? Calculation lah. Okay. Tu kalau calculation lah. Calculation dia tak lari mana tu je. Okay. Tu je. Okay. Okay, alright. So with that, we end the session with the recitation of Tasbih, Kifarah and Surah Wa'as. Subhanakallah wa bihamdika wa astaghfiruka wa atubu ilaik.